Saya didiagnos sebagai PLHIV secara resmi pada 28 Disember 2010. Puncanya, tidak perlu saya nyatakan untuk mengelakkan polemik dan diskriminasi. Kadang-kadang kita ada satu sikap, ini golongan yang wajar dikasihani kerana mereka ada HIV, dan ada satu golongan lagi padan muka mereka ada HIV. Ini kita tak mahu teguhkan. Saya tidak selesa dengan sikap judgemental begitu. Fokus utama perbincangan kita adalah strategi to prevent HIV/AIDS in Malaysia. Tetapi untuk sharing experience PLHIV community dan sebagai presiden kepada NGO yang saya nyatakan tadi, saya lebih selesa bercakap atas kapasiti tersebut. Terlebih dahulu, mari kita review kembali persoalan yang bakal saya utarakan supaya kita tidak tersasar dari landasan perkongsian ilmu, iaitu terdapat 6 golongan yang terdedah kepada jangkitan HIV dan menerima kesan. Saya ulangi, menerima kesan akibat jangkitan HIV. Dijangkiti, terima kesan. Pertama, pengamal aktiviti berisiko. Sedia maklum. Kedua, bekas pengamal aktiviti berisiko. Ketiga, pasangan kepada 1 dan 2. Ini golongan yang dapat jangkitan tertinggi di Malaysia sekarang mulai 2011. Maafkan saya jika fakta tersebut salah. Anak kepada golongan 1 dan 2. Keempat, pesakit yang menerima transfusi darah atau menjalani pemindahan organ yang tercemar. Keenam, ahli keluarga kepada kesemuanya, affected people. Sama kesan. Berdasarkan kategori tersebut, peranan kita terhadap mereka ialah wajib didekati dan dibimbing untuk mengubah cara hidup bagi mengelakkan mereka berterusan dalam maksiat dan pekat bahaya penularan jangkitan. Ini pada golongan pertama. Wajib, fardu kifayah. Bagi golongan kedua, perlu dihormati kerana telah insaf daripada kehilafan ataupun telah bertaubat nasuha. Mereka pernah melakukan aktiviti yang mungkin bertentangan dengan nilai moral dan agama, tapi mereka telah insaf. Kenapa kita nak judge dan diskriminasi terhadap sejarah? Yang ketiga, mangsa yang dapat ilmu yang betul boleh saja berkahwin. Nota, adalah jelas bahawa sesiapa saja boleh menjadi mangsa HIV. Kesemua mereka melalui fasa-fasa kesedihan, grief reaction, denial, kompromi dan sebagainya lah, ya, dan mengalami kesan rawatan ataupun treatment fatigue. Antara stigma dan diskriminasi biasa berlaku sangat klasik ialah diskriminasi di bidang pekerjaan semasa menjalani rawatan, hak untuk berkahwin, runtuhnya rumah tangga, rosaknya akidah, golongan yang hina dan berdosa, tidak wajar didekati, berakhir dengan kematian tragis dan sebagainya. Ini klasik, ya, baik. Jadi menjadi PLHIV berbeza sama sekali dan bukanlah hak untuk non-PLHIV untuk menyakiti mereka. Ini adalah zalim, bahkan tindakan tersebut mendorong berlakunya masalah akidah serta semakin berleluasanya masalah HIV di negara kita dan di kalangan umat Islam. Tekanan utama PLHIV adalah stigma, kerana HIV masih dikaitkan dengan isu moral dan agama. Perkara ini menenggelamkan isu-isu lain yang lebih penting akibat salah faham. Tenggelam isu yang lebih penting akibat kita stigma, kita judge mereka. Baik, salah faham tersebut berpunca daripada pemikiran PLHIV sendiri, stigma dalaman. Ini pun kita akui akibat daripada kekeliruan info tadi lah, ya.
atau dari luar, maka timbullah diskriminasi, paranoia dan judgemental yang sinonim dikaitkan dengan PLHIV. Salah faham tersebut berpunca daripada pemikiran, seterusnya timbullah permasalahan akidah, berluasnya fitnah, putusnya silaturahim, terjadinya penganiayaan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan sebahagian daripada dosa-dosa besar. Akhirnya kita banyak membazirkan masa, tenaga dan wang ringgit untuk perkara yang tidak perlu. Mendekati golongan agamawan, perancangan terkini ialah tur bermotivasikan satu semenanjung menziarahi jabatan-jabatan agama, masjid-masjid tertentu yang sudi untuk berkongsi pengalaman dalam suasana harmoni dan mahabbah. Kita bukan mau debat, kita bukan mau tunjuk pandai, kita akur, kita mau kongsi pengalaman. Baik, ya. Selain projek rintis ini selepas projek rintis ini diharap tidak ada lagi isu remeh-temeh dibangkitkan seperti prosedur pengurusan jenazah, mandi klorok. Orang bayangkan masuk rantun drum ada klorok. Jadi perkara-perkara yang mengarut tersebut, isu pemulawan terhadap keluarga, pengasingan tanah kubur PLHIV, set but true. Sikap negatif tersebut hanya menyemarakkan salah faham tentang cara menyekap penularan virus, bahkan menimbulkan fitnah sehingga dieksploitasi oleh golongan oportunis. Ya, jika hasrat murni ini dapat dilaksanakan, kami percaya akan lahir lebih ramai positif warriors yang sudi tampil berkongsi pengalaman. Dan sudah tentu hasrat kita mencegah penularan HIV dapat kita laksanakan dengan mudah. Kemudian mengeksploitasi penggunaan IT dan media. Media alternatif, non-traditional media. Sekarang ni surat khabar, televisyen dah agak ketinggalan. Maaf orang media. Seiring dengan perubahan zaman, kita berada di alaf IT. Penggunaan media alternatif seperti blog, Facebook, Twitter, laman web dan sebagainya terlalu pantas mengambil peranan media non-traditional. Melalui media alternatif, peluang menyampaikan info yang tepat kepada golongan sasaran adalah lebih pantas dan efektif. Kita tweet, satu Malaysia boleh baca serta-merta. Orang lain belum tahu betul sempola, kita sudah tahu. Saya sendiri bermula di blog dan tanpa disedari blog tersebut memberi impak yang sangat besar kepada pencegahan penularan HIV. Dalam tempoh belum pun 2 tahun, pengunjungnya hampir mencecah 1 juta orang. Daripada blog tersebut terbinanya rangkaian blog komuniti yang punya inspirasi yang sama. Sekurang-kurangnya bagi menyaingi blog-blog Facebook dan Twitter yang dibina untuk tujuan yang sebaliknya. Ya? Ramai di kalangan PLHIV adalah sangat berkemahiran dalam bidang IT. Mereka terdiri pada latar pendidikan karier yang hebat-hebat sebenarnya. Menjadi hasrat kami menggalakkan mereka berkongsi kemahiran tersebut dengan PLHIV yang punya kemahiran untuk berkongsi pengalaman ataupun menulis. Kami berharap dan sebagainya telah dilaksanakan oleh pihak MSC, JAKIM dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung mengambil kesempatan untuk membantu kami melatih dan memantau PLHIV berkongsi pengalaman secara positif. Penulisan dari dalam jiwa. Penulisan dari dalam jiwa lebih memberi impak berbanding penulisan akademik semata-mata. Bahkan ianya juga satu bentuk terapi yang sangat berkesan kepada mereka yang sedang diuji oleh Allah SWT. Penerbitan video, teater, drama dan perkongsian pengalaman sebenar PLHIV secara positif. Kita sedang melakukan banyak usaha-usaha ke arah ini sebenarnya. Kita tunggu masa untuk kita lancarkan. Sekarang pun sehari ini pun ada kita rakam video ini. Melalui beberapa usaha yang telah dijalankan secara profesional dan dan bimbing oleh pihak MSC, kami mendapat inspirasi bahawa PLHIV sendiri lebih berkesan menyampaikan info yang tepat mengenai HIV. Pengkongsian pengalaman secara negatif adalah tidak perlu. Cerita sedih-sedih, cerita air mata, cerita 20 tahun dulu bagaimana saya bla 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 bla, yada, tak perlu. Ya. Jadi bukan semua ujian hidup related dengan HIV. Tayar pancit HIV, gigit nyamuk HIV, itu bukan. Baik. Jadi melalui inspirasi tersebut dengan sokongan semua pihak, kami yakin dapat mendorong lebih ramai PLHIV tampil secara terbuka berkongsi pengalaman.
video, buku, teater dan drama yang akan diterbitkan sendiri oleh pihak HIV yang sudah tentu lebih faham tentang HIV dan merasai sakitnya menerima HIV akan dikeluarkan secara beransur-ansur dalam masa terdekat. Sebuah manuskrip mengenai pengalaman hidup saya sendiri sebagai seorang HIV telah disiapkan, ianya pada peringkat semakan oleh pihak MSc dan Dr. Iskandar Firzada bin Osman. Tajuknya Aku HIV Positif. Buku ini diyakini menjadi sumber inspirasi kepada pihak HIV baru yang didiagnos untuk memberikan kefahaman yang tepat secara santai tentang HIV dan cara-cara pencegahan pada anggota keluarga, khususnya umat Islam. Rahsia utama kekuatan kami adalah menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia di samping merujuk sumber maklumat yang sahih. Dengan bantuan profesional, ianya boleh dijadikan kajian dan rujukan oleh golongan agamawan untuk memahami suka duka perjuangan kami bangkit berdiri seiring dengan insan lain. Ianya turut berpotensi dijadikan rujukan pada para pelajar institusi pengajian tinggi, sekolah-sekolah dan masjid seluruh negara. Kami Positive Warrior yakin buku-buku bermutu, video, hasil perkongsian pengalaman yang dikongsi sendiri oleh pihak HIV diedarkan secara meluas mampu membantu meningkatkan kesedaran masyarakat mencegah HIV. Walau bagaimanapun, media utama harus diberikan kredit kerana mula membuatkan berita mengenai HIV dengan lebih positif. Kami yakin ramai tokoh agamawan atau doktor Muslim yang mampu membicarakan isu HIV dengan baik diberi keutamaan membincangkan isu HIV dengan tepat di media utama. Bukan sekadar doktor jemput untuk bicarakan topik tersebut. Adalah diharapkan perjuangan ini terus mendapat sokongan dan bantuan dana untuk memastikan kelancaran perjuangan kami, termasuk untuk membina sebuah pengurusan yang sekaligus berperanan sebagai rumah pelindungan sementara dan seberguna untuk komuniti satu ketika nanti. Konklusi, jika diperhalusi, mencegah HIV dan merawat bila HIV adalah sangat mudah. HIV adalah virus yang sangat lemah dan susah berjangkit. Terdapat pelbagai penyakit kronik lain yang jauh lebih bahaya dan sukar dikawal serta dirawat berbanding HIV. Jelaslah bahawa tekanan sebenar yang dihadapi setiap pihak HIV bukanlah disebabkan virus, tetapi salah faham. Pihak HIV mampu menjalani kehidupan seperti insan lain, iaitu berkahwin, mendapatkan surat bebas HIV, menjadi ketua keluarga yang baik dan menjadi penyumbang pada pembangunan dan ekonomi negara. Mungkin ramai yang tidak perasan selama ini dalam kehidupan seharian, mereka sentiasa berurusan dengan doktor yang seorang HIV, seorang engineer, seorang kerja yang hebat-hebat yang besar-besar. PHIV memerlukan sokongan golongan agamawan. Andaian bahawa PHIV sebagai golongan yang menerima musibah bala adalah sangat tidak adil kerana musibah mungkin terjadi dalam pelbagai bentuk dan hikmah, termasuk musibah kafarah dan musibah ibtila. Menjadi tanggungjawab kita mendekati mereka dengan penuh kefahaman dan bersikap empati. Selain HIV, mereka lazimnya turut diuji dengan tekanan psikologi, penyakit rohani, seksualiti, dan mengalami tekanan rawatan ataupun treatment fatigue yang telah saya nyatakan tadi. Akhir kata, selain pengalaman untuk mencegah penularan HIV ini, saya merayu agar kita berganding bahu memperbaiki kualiti perkhidmatan dan memberhentikan diskriminasi terhadap PLHIV seperti: pertama, peluang mendapatkan kualiti perkhidmatan rawatan dan sokongan sama seperti pesakit kronik lain, termasuk di kawasan pedalaman. Premier, menghapuskan 100% kekeliruan objektifnya dan kebocoran maklumat oleh segelintir kaki tangan Kementerian Kesihatan terhadap PLHIV semasa mereka mendapatkan rawatan. Yang ketiga, berpeluang bersaing secara adil untuk mendapatkan pekerjaan, memajukan kerjaya, sedia ada atau meneruskan perkhidmatan. Banyak kita terima aduan begini, mereka seorang katakan akauntan yang sangat bagus, tapi apabila kita membaharui kontrak,
ada ujian darah semula, letak di situ ada ujian mesti HIV test. Dia boleh hidup sihat dengan rawatan yang baik, virus undetected tak boleh diterima. Kenapa? Sakit kronik lain boleh diterima dengan baik, sakit jantung, sakit diabetes. Mereka betul keluarga, ada anak-anak, ada isteri. Memastikan manual standard seperti manual Islam dan HIV/AIDS yang telah diterbitkan oleh pihak JAKIM difahami sepenuhnya oleh semua golongan agamawan. Ini kita berharap sangatlah, saya bagi pihak Positive Warrior Support Group ataupun NGO kami. Kemudian memastikan prosedur pengoperasian standard atau SOP pengurusan jenazah PL/HIV difahami dan diikuti. Kemudian memastikan SOP urusan perkahwinan PL/HIV dipermudahkan dan selaras di seluruh negara secara praktikalnya. Teorinya ada, dasarnya ada, secara praktikalnya. Walau bagaimanapun kita setuju untuk mencadangkan, kami tambahkan lagi cadangan. Turut apabila mereka didiagnos sebagai PL/HIV menjalani pemeriksaan penyakit-penyakit jangkitan kelamin STD untuk menjaga kemaslahatan ummah selain kaunseling seksualiti jika perlu. Ini yang lebih bahaya. Dan sebenarnya saya tak boleh bincang perkara ini secara terbuka. Ya. Memberi hak kepada PL/HIV yang disahkan berkelaikan daripada aspek kesihatan menunaikan ibadah haji. Ini pun ada isu, masa pun dah tak ada. Peluang untuk mendapat bimbingan kemahiran, mendapat pendapatan termasuk mendapat bimbingan bantuan pinjaman zakat, pinjaman ataupun zakat. Ada golongan kita yang daripada sakit minta bantuan, tak layak. Awak sex workers dulu, awak ex-IDU. Memberi, ini adalah setengah tempat berlaku isu. Kemudian memberi hak sama rata PL/HIV untuk mendapat bantuan ubat-ubatan secara percuma. Ada sebenarnya isu ni, jadi masa terhad ya. Memberi hak pada PL/HIV untuk mendapat perlindungan insurans sama seperti pesakit kronik lain. Dia beli insurans teruk-teruk, bayar bulan-bulan, bila nak claim ward di hospital pun tak dapat. Bukan salah kita pun kadang-kadang dapat HIV. Hak bekalan ubat dan rawatan kepada PL/HIV semasa dirawat di dalam lokap, tahanan reman, penjara dan Cure and Care Rehab Center CCRC. Masuk lakap, habis. Kesudahannya selepas kalau 2 minggu mungkin akan berlakunya resisten terhadap ubat-ubatan tersebut. Masa depan PL/HIV, keluarga mereka tak naik. Golongan agama mendekati dan menziarahi PL/HIV yang sedang dirawat di hospital, terutamanya di kalangan saudara baru. Sayangilah akidah, jangan kerana HIV kita bertelingkah. Alangkah indahnya jika isu ini sama-sama kita fahami, tangani dan hindari. Tema Hari AIDS Sedunia Getting to Zero perlu dihadam dan diperhalusi oleh setiap anggota masyarakat. Perjuangan ini adalah tuntutan dakwah dan fardu kifayah. HIV is nothing, stigma, discrimination and prejudice is something, knowledge and empathy is power. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.